Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat bertemu kembali kita dalam ruangan santai saya dengan Dr. Muhammad Kamil ini, iaitu program pada setiap minggu kita bincang tentang kehidupan kita, tentang apa saja tentang kehidupan kita, dan pada hari ini kita beralih kepada tajuk-tajuk yang lain. Pagi tadi saya pergi jumpa orang bertunang. Jadi sesuailah dengan kita punya tajuk ni. Dan negara kita sekarang ni, saya rasa ada, baru ni minggu lepas kita dah bincang tentang tajuk apa tu, supaya kita antara perkahwinan dengan kita rasa tak puas hati dengan pokok-pokok yang menentang perkahwinan awal. Kita kata dia sengaja memayahkan perkahwinan, sedangkan perzinaan dia tak ada masalah, mudah atau payah. Jadi sekarang ni kita nak pergi ke depan sekali lagi supaya kita kata kepada masyarakat kita mudahkan perkahwinan dan payahkan perzinaan. Jadi kita nak start ke mana ni Dr. Kamil? Mungkin apa masalah gejala memayah-mayahkan perkahwinan atau apa? Cuba start lah. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu perkara yang amat mengejutkan kita lah. Bila kita baca kajian-kajian yang telah dibuat. Berkenaan dengan kes-kes baru kehamilan anak muda remaja. Untuk muda hamil di luar nikah. Jadi sesuailah kita nak suruh kahwin cepat ni. Sebab benda ni bukan benda khayal, tapi benda betul-betul terjadi. Iaitu saya ambil satu kajian daripada tahun 2011 hingga 2014. Hamil di luar nikah 2011 ramai 18,652. 18,000? 2012 dia naik lagi 18,847. 2013 dia turun sikit, turun pun 17,588. 2014 dia turun sikit lagi 16,528. Artinya pada tiap tahun dalam masa 4 tahun tu tak kurang daripada 16,500 hamil dan paling banyak 18,000. Jadi kalau kita tengok dari segi kelakuan zina, kalau hamil sama itu, sebab zina tu dia lelaki perempuan. Kalau kita kena kali 2 lah pula. Maknanya orang berzina di luar nikah ni 36,000. Itu kalau kita kata yang direkodkan. Maknanya yang pergi buat apa kita kata? Pergi buat pergi ke polis lah. Jadi ada satu kemungkinan dia buat report ni mungkin 1/2 ke 1/3 ke, banyak lagi yang senyap-senyap yang menyusup. Dia tak bagi tahu. Jadi maksudnya perbuatan zina di Malaysia ni dah jadi. Kata ada Nabi akan lahir zaman lakak, ibnu lakak. Akhir tak tahu keturunan mana. Itu saya kata. Padahal Nabi kata supaya ya masyarakat syabat tu ada startup amikumul ba'ah, ada rasa nak kahwin, cukup syarat, boleh atas kahwin cepat-cepat lah. Boleh kalau kita tanya rakan-rakan kita pejuang kebebasan dalam negara kita, dia tak sensitif ke benda-benda macam ni?
Takut kita yang sensitif. Takut setengah orang dalam kalangan masyarakat kita. Ikut dia lah. Zina ni bukan bunuh, bukan rogok. Suka sama suka. Lepas tu, kalau dah banyak mengandung anak luar nikah, tak pakai kondom. Cegah hamil. Ada yang kecil lagu tu tak? Dia, kalau kita tengok sejarah lah, dia lepas berlaku revolusi industri di barat. Lepas daripada abad 16-17 tu, dia dah buka kira-kira ni berlaku free sex dan sebagainya. Orang tak nak kahwin sebab kahwin ni banyak tanggungjawab. Nafkah lagi, hidup pun tak bebas, terikat dengan keluarga. Jadi, kalau suka sama suka tu, orang barat kita semua tahu lah. Suka sama suka, reda sama reda kak, okey lah. Yang tak bolehnya ialah bila berlaku rogo. Jadi Malaysia ni pun, untuk nak menambah hak tadi, bak rogo ni pun setahun-setahun, lebih daripada 3,000 kes setiap tahun. Rogo itu saja. kes yang dibawa ke mahkamah. Rogo tu, bawa ke mahkamah, boleh ambil. Jadi hak di luar ni kita tak tahu juga. Jadi maknanya jenayah seksual. Serta juga hak reda sama reda, yang istilahnya dia anggap salah jugalah. Tapi orang model sekarang dia anggap benda tu suka sama suka kak, sedap sama sedap lah dia kata. Itu sebenarnya. Jadi makna ni hak kita kata tadi, hak hamil. Kalau hak tak hamil, hak pakai kondom hak apa tak tahulah. Mana kena kira matematik tak tahulah, kena panggil orang matematik kita anak kira ni. Orang boleh buat sendiri perangkaan lah. Orang perangkaan maknanya kita orang yang bodoh dari segi perangkaan ini. Kalau yang hamil 18,000 yang melaporkan dia hamil 18,000 setahun. Saya rasa katalah kalau sebenarnya kali 2 double dah. 36,000. Kemudian kalau 36,000 tu itu hak hamil. Hak berlaku tidak hamil, kalau 4 kali berzina, 5 kali, kadang 10 kali berzina baru hamil. Nampak tak? Jadi yang hamil tu, yang tak sempat nak jaga, yang tak tahu nak jaga, maknanya dari satu segi, perzinaan dalam masyarakat kita merupakan suatu gejala sosial yang biasa. Atau malah di setengah, pada pandangan setengah orang, dia bukan gejala sosial. Satu benda yang biasa-biasa dalam masyarakat moden. Begitu kan? Yang tak dapat dielakkan. Tadi Dr. Kamil kata tadi, oleh kerana itulah ramai orang yang menangguhkan perkahwinan. Adakah hubungan yang rapat antara menangguhkan perkahwinan dengan perzinaan dalam masyarakat kita? Maknanya kalau kita kata perkahwinan ini diberi mudah lah sikit. Jadi ada kemungkinan lah, maknanya orang yang tak tahan, dia punya nafsu dan sebagainya, dia kahwin lah. Tapi kalau dengan sekarang ni yang paling besarnya halangan nombor 1, tengok belanja. Sebab kita punya nanti dulu. Kalau bila kita start daripada perzinaan, nanti dia menjangkau sampai bila kita start dengan perzinaan, tadi Ustaz Rahizal dia bagi data kat saya, dia kata dia melawat rumah rumah perlindungan. Rumah perlindungan, dia kata dia pergi ceramah situ lah. Itu ceramah tu, baguslah ada ceramah tu. Tapi dari segi pencegahan tu lebih baik lah. Dia kata sampai ada mengandung kali ke-4, kali ke-6 mengandung di luar nikah. Maknanya kalau dengar data-data ini sangat menakutkan, menyedihkan, menakutkan. Jadi di mana lagi orang-orang yang dianggap sebagai betul-betul menjaga susila, agama dan sebagainya. Jadi kalau kita, dia bukan nak memalukan. Ya. Sekadar untuk maklumat lah.
Dalam untuk kes masyarakat yang tadi kita di luar jaga-jaga. nikah tadi, antara negeri-negeri yang paling top berlaku di Sabah, Sarawak, Selangor, Johor, Pahang. Jadi kita tengok ni, maknanya satu Semenanjung Timur, yang kedua di Pantai Barat Johor, yang ketiga Pantai Timur Pahang. Jadi dia tak kenal tempat dah. Dan kalau kita tengok di sini, maknanya kalau 3-4 anak tadi, jadi macam pelacuran lah. Dia kalau pelacuran bukan dia terbuat. Kalau kita kata orang muda, dia kalau pelacuran tu tajuk lain sebenarnya, tajuk khusus. Itu kalau pelacuran tu satu profession. Jadi maknanya kita nak kata apa? Kita nak kata apa pula kalau dah sampai 3-4 orang anak dapat ni. Kalau kita kata terjerumus, biasa kita kata istilah terjerumus. Terjerumus ni sekali ya. Ni sampai 4 orang anak, 5 orang anak, 6 orang anak. Ni bukan terjerumus dah ni. Hidup macam suami isteri dah cuma tak nak duduk sekali. Itu dia. Tak nak tanggung beban nafkah. Dia macam ni lah. Macam saya sebut minggu lepas lah. Macam minum kopi kan. Jumpa kedai rasa nak minum kopi. Jumpa apa semua sekali. Dia tak kira batas masa, tak kira batas orang. Siapa saja, bila saja dan di mana saja. Dan malah kalau menyebabkan mengandung anak di luar nikah pun, apa-apa sajalah. Maka itu kan adalah macam tu. Tetapi ada kemungkinan juga yang terlibat dalam gejala-gejala perzinaan yang seperti ini sampai tak boleh nak kawal ini ialah orang-orang yang tidak mempunyai kawalan sosial. Mungkin kita tidak buat kajian secara yang mendalam. Sebenarnya sektor masyarakat mana? Adakah anak orang-orang yang berkedudukan misalnya? Ataupun anak orang yang mempunyai kedudukan keluarga yang stabil ataupun anak masyarakat kerakat yang tidak mempunyai kawalan. Keluarganya tidak mampu mengawal ataupun anak-anak yang di luar daripada kawalan keluarga dan masyarakat. Dalam kajian tu dia kata satunya kebanyakan daripada anak-anak yang lahir daripada ibu bapa yang bercerai. Jadi bila ibu bercerai, anak-anak ni lebih terbiarlah. Tidak ada kawalan daripada ibu bapa sebab mungkin ya mak dah kahwin lain pula, ya ayah kahwin lain, jadi anak-anak ni lebih terbiar. Dan yang kedua, daripada anak-anak orang, ibu bapa sibuk kerja cari makan lah. Tak sempat nak ambil tahu anak ni. Jadi saya ingat ada kaitan juga dengan soal ekonomi dan sebagainya. Sebab kalau orang yang berada tadi, dia buat kerja juga tapi cara lebih steady lah. Dia pakai kondo, dia pergi hotel. Jadi taklah terjebak kepada luar nikah. Luar nikah juga. Tapi taklah sampai hamil barangkali lah. Kalau hamil pun dia pergi dengan doktor dia. Cara dia lah. Nak menghilangkan aib dan malu tu. Tapi yang ini yang orang kata masyarakat yang tak ada kawalan lah. Jadi maknanya tajuk perbincangan kita ini, dia kena lebih luas daripada anak mengandung anak di luar nikah tadi. Kan? Maknanya tajuk perzinaan itu, maknanya sebahagiannya ialah kita lihat daripada data-data tentang orang mengandung anak di luar nikah. Tetapi ada yang tidak ada data yang jelas. Orang yang menjadikan perzinaan sebagai suatu amalan harian yang selamat, yang dikawal, yang diatur dengan baik, cuma sebagai satu jalan keluar dalam kehidupan biasa dan tidak perlu dia berkahwin ataupun kalau dia ada kahwin macam Dr. kami sebut minggu lepas, ada suami, ada isteri tetapi tetap berzina juga. Ini yang
Jadi supaya kita sentuhlah sikit. Apa sebab sebenar dan bagaimana caranya kita cuba gali idea sikit lah. Kemudian kita minta lah semua sektor tu cuba mengatasi masalah ini. Dia yang pertama sekali, kalau di bandar-bandar ni, kita dapati salah satu faktor ialah masalah rumah yang sempit. Dan bila rumah sempit, maka berlakulah tak cukup tempat tidur. Bilik tak cukup untuk mengasingkan anak lelaki dengan anak perempuan. Ibu bapa juga. Jadi keadaan lebih terbuka. Bila keadaan terbuka tu, naluri lelaki ke wanita ke, bila dia tengok tu boleh merangsang. Kemudian bila ada rangsangan, sekarang ni pula, untuk tengok filem-filem video porno, video-video lucu ni pula, senang melalui alat-alat moden ni. Jadi itu, jadi bila iman tak ada, agama tak ada, di depan pula terdedah dengan berbagai-bagai kelakuan yang boleh dilihat dan mereka tak mampu nak mengawal naluri tadi, maka kata hadis Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu dah tak malu, buat apa saja. Dan inilah yang berlaku saya kata minggu lepas pun, sampai dalam longkang pun buat kerja benda-benda yang tak elok, sebah pun macam-macam lah. Kalau kita di kampung-kampung dulu, dalam kebun getah, dalam kebun pisang, kita dalam di kampung dulu. Dalam kebun durian, sambil-sambil tunggu buah durian dulu. Cuma di kampung dulu orang tak ramai. Bila orang tak ramai tu, kes tu sekali sekala. Bila sekali sekala tu di kampung ni dia mudah bertemu dengan orang lain pula. Jadi bising gitulah. Tapi di bandar ni orang boleh mengelak macam-macam. Jadi keadaan tu dah tak terkawal lah. Dulu kita kata ada pencegah maksiat. Sekarang ni pencegah pun tak ada dah. Jawatan tu pun tak dengar dah. Jadi itulah yang berlaku. Jadi polis pun nak ambil hal-hal begini. Dia jenayah lain lebih besar lagi. Tak sempat dah. Juga berlaku aksiden kecil. Polis sekali kita bagi tahu berlaku aksiden. Sikit-sikit, selesaikanlah. Dia banyak benda nak tengok. Ni pun bagi dia, bagi setengah orang yang tidak melihat dari sudut agama, benda ni benda kecil lah. Okey. Dulu heboh dalam masyarakat kita tentang perzinaan domestik dalam keluarga. Iaitu perbuatan sumbang. Kemudian ada akta dia pun, ada peraturan dalam mahkamah syariah sebagainya. Itu merupakan satu sumber perzinaan yang masih belum dibenteras. Walaupun kita banyak bercakap tentang berhenti daripada menawarkan kepada rakyat rumah sebilik yang tetap cukup bilik untuk satu family itu cuba diataskan. Tapi sekarang ni lebih dahsyat daripada itu ialah zina cyber, gitu kan? Bukan lagi kerana duduk di rumah yang sempit, tetapi rumah tu cukup luas tapi masing-masing dengan apa tu alat-alat cyber masing-masing. Jadi di hujung jari, jadi macam Dr. Kamil kata tadi mencari rangsangan. Rangsangan itulah yang dikatakan syaitan dalam masyarakat manusia. Jadi dua sumber. Kemudian yang ketiga lagi, perzinaan yang terhasil daripada pergaulan bebas. Ada? Pergaulan bebas itu mungkin pergaulan dalam sosial, tempat kerja, ataupun mana-mana lagi. Jadi sekeliling dalam masyarakat kita ni, jangan lagi kita cerita tentang rempit, jangan lagi kita cerita tentang dadah dan sebagainya. Tentang perzinaan saja. Seolah-olah kalau Tuhan memberi kepada kita satu pandangan yang telus dalam masyarakat, kita dapat melihat. Macam kita dapat katalah kalau perzinaan itu warnanya
katalah ungu atau warnanya hijau ke merah ke, mana kita tengok titik-titik tu dalam masyarakat tu amat menggerunkan lah. Nah, jadi kita tengok titik-titik rasuah amat menggerunkan juga. Pucuk amanah amat menggerunkan juga. Kemudian dadah menggerunkan juga, rempit juga menggerunkan. Jadi kita, orang lain pun macam kita lah, asyik bercakap, memperkatakan sesuatu. Belum tentu banyak memperkatakan sesuatu tentang sesuatu itu boleh menyebabkan dia hilang, mengurang. Tapi perlu kepada tindakan. Okey. Itu jelas lah. Salah satu daripada tindakannya, kita balik pada ajaran agama lah. Jadi dalam ajaran agama, surah An-Nur ayat 24 tu, ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihin. Kawinilah anak-anak bujang kamu, lelaki ke perempuan ke. Dia kata yakunu fuqara, kalau tak ada duit, yughnihimullah min fadlih. Allah Ta'ala akan perkayakan mereka. Jadi ini jadi satu jawapan lah. Orang kata nak kahwin tak ada duit. Tapi Quran sebut, kecuali kita tak percaya Quran. Quran sebut, kalau kamu kahwin, Allah Ta'ala akan beri rezeki. Makna kahwin dulu, baru beri rezeki. Macam juga orang kata, beranak dulu ada rezeki. Jangan takut benda tu. Jadi itu kita ambil hadis Nabi. Nabi kata 3 golongan Allah Ta'ala berhak untuk menolong mereka. Pertama, orang berjihad bagi Allah. Yang kedua, orang yang nak kahwin kerana nak jaga tadi. Nak jaga daripada tercebur dalam kerosakan. Dan yang ketiga, ini cerita Nabi lah. Hamba yang nak larikan diri daripada ditindas oleh Tuhan. Cengkapan, betul dah. Jadi maknanya masuk orang nak kahwin kerana nak selamatkan diri dia tu, Tuhan akan menolong. Jadi kalau kita percaya kepada satu ayat Quran tadi dan satu hadis Nabi ni, tidak cukup untuk kita kata orang muda yang cukup syarat lah. Habis SPM ke ada kerja, atau habis universiti ada kerja, kahwin lah. Jadi saya nak tanya ni, dalam kita punya prediction, ada ke golongan orang yang dia perlukan kepada seks dan dia nak melakukan aktiviti seks, tetapi dia tak mampu nak kahwin, tak mampu. Ada ke dalam dunia sekarang? Tak mampu dalam maksud dia tengok perkahwinan sekarang ni berat. Pertama, nafkah bulanan. Yang kedua, orang sekarang ni hidup nak ada kereta. Yang ketiga, nak rumah sewa paling tidak. Jadi dengan pendapatan gaji, katalah 2-3 ribu pun nak belanja isteri lagi, nak belanja kereta lagi, rumah sewa lagi, tidak cukup. Jadi dia rasa berat. Jadi bila rasa berat tu, baiklah dia kata dia tak kahwin. Dia tak kahwin tu, makannya sedap dalam sekarang ni. Jadi nafsu membuat makan daging, makan ayam, makan ikan, dan semua barang-barang yang menyihatkan badan, menaikkan nafsu, puasa pula kurang. Kemudian takut pada Tuhan tu tak ada. Sebab zaman Nabi tu ada juga. Orang cerita-cerita zaman dulu kan, bila dia nak berzina tu, dia berduduk, dia ingat Tuhan, dia pun takut dia pun lari begitu. Dia cakap pada mati. Ada cerita-cerita macam tu. Tapi itu kawalan dalaman lah. Kawalan ketakwaan kepada Allah. Jadi sekarang ni, dosa pahala pun jangan sebut. Syurga neraka pun jangan sebut. Orang sebut maju, duit. Semua kerja pembangunan semua. Jadi itulah akibat daripada tak ada keseimbangan dalam diri. Dunia dan akhirat, agama dan dunia, syurga dan neraka, pahala dan dosa, akhirnya terjebak kepada buat apa saja, lagi kita enjoy lah. Baik. Hilangnya rasa takwa kepada Allah di kalangan masyarakat biasa.
Mengapa terjadi? Sedangkan keagamaan itu satu naluri. Maknanya orang-orang falsafah kata setiap orang dalam hidup ini ada naluri kepercayaan kepada agama. Tetapi sekarang ni seolah-olah naluri itu sudah rusak. Tak takut kepada Tuhan, tak takut kepada neraka, tak takut kepada azab, tak takut kepada hari kiamat. Mengapa perasaan itu hilang daripada hati nurani manusia-manusia masyarakat moden ini? Tak sekira di barat lah, dalam masyarakat Islam. Kita pada prinsipnya kita beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tu ikut dia lah. Kita pun tak kisah sangat nak zina 40 kali sehari. Dia punya pasal lah. Tapi kita ni dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian hidup dalam masyarakat Islam. Maknanya sejak kecil lagi kita tahulah mana al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tu kita tahu, yang haram tu kita tahu. Kita tahu perkahwinan itu satu yang dimuliakan oleh Islam. Semua orang tahu. Kemudian perzinaan itu satu yang dicela oleh Islam. Semua orang tahu. Tetapi mengapa terjadi di mana orang walaupun tahu tapi dia tetap melupakan? Pertama sekali, agama dalam kehidupan kita sekarang ni, dia menjadi doktrin. Doktrin Allah tu ada. Tapi ya Quran sebut hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi tali tu tak ada. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah tu tak ada. Dia Allah ada. Macam juga kita dengar syurga neraka. Syurga neraka tu ada. Tapi dia tak ada tali. Jadi terasa benda tu macam cerita saja. Jadi macam cerita, kita dengar cerita lah. Cerita orang peradik Afrika. Tak ada apa, peradik Afrika. Tapi sekarang ni, iaitu dalam Islam tekan tentang hablun. Hablun minallah wa hablun minan nas. Macam juga kita kata sembahyang. Sembahyang dia buat, tapi dia satu benda rutin. Sehingga tidak ada perasaan yang disebut oleh Al-Quran lah. Bila dengar nama Tuhan tu takut, bila baca Quran tu menangis, mengalir air mata. Keisafan, kesedaran tu tak ada. Jadi agama ada, tapi kesedaran beragama tu tumpah. Dan ini hasil daripada mungkin kaedah kita mengajar agama, kaedah kita memberi akidah dan sebagainya. Ya kita katakan mati, tidak hidup. Macam saya bawa satu contoh dah. Saya baca, saya Qutb katakan, dia kata Quran ni baru kita rasa, kalau kita rasa Quran itu turun kepada kita semalam. Macam kita kata nak beli goreng pisang yang panas-panas ni. Tu baru kita rasa makan goreng pisang tu. Tapi kalau Quran tu, ya ayyuhal kafiru, orang kafir sama Nabi. Ya ayyuhal amanu, orang beriman sama Nabi. Jadi tak ada kenal lah dengan kita. Sebab kafir pun kafir dulu. Nabi dulu. Orang Arab dulu. Jadi tak ada kena-mena. Jadi kata dia, biarlah Quran itu terasa macam goreng pisang panas yang baru kita beli, baru nak makan. Kalau goreng pisang sejuk, kita tak nak dah. Begitu saya ingat kita dengan agama. Jadi maknanya kalau kita buat analisis, sebab paling utama lah, tak kira lah daripada masyarakat elit ke masyarakat menengah tinggi, menengah bawah, masyarakat bawahan, berlaku perzinahan, kan? Tapi sebab utamanya kerana tidak ada kawalan dalam diri. Sebab kawalan itu tak ada kerana kita kehilangan tali. Maknanya kita percaya ada Tuhan. Ada syurga, ada neraka. Yet kita buat juga. Maknanya kehilangan hubungan tu lah, kan? Jadi mengapa hilang tu? Hilang ni sebab ilmu ni kita tahu dia ada 3 peringkat. Satu, ilmu yakin. 2, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Ainul yakin, orang kata ada madu sana. Jadi madu gitulah. Ainul yakin, orang bawa botol madu depan dia. Oh ni madunya. Hakul yakin tu, dia ambil madu tu, dia letak di lidah dia, begini madunya. Jadi
mungkin ilmu yang ada sekarang ni, kalau kita nak perincikan, kata secara rinci, dia bukan ilmu. Dia hanya baru berupa maklumat. Macam kita dengar berita maklumat dari TV itulah. Maklumat. Yeah. Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi kalau dia dah sampai maklumat dia jadi peringkat ilmu, bila ilmu tu dia yakin lah. Bila yakin tu pula nak kepada ainul yakin, nampak. Jadi nampak kalau kata terbakar di rumah, di luar. Kita ada rehat yang dalam ni. Tapi kalau kata singa ada depan rumah, kita pun relax lah. Tapi kalau kita tengok singa sedang duk nganga, barulah kita takut. Atau terbakar, barulah lari, tak pakai baju, tak pakai kain, keluar dengan baju tidur dan sebagainya. Bila benda tu rasa panas, barulah rasa ainul yakin dengan hakul yakin tu. Yang tu yang tak ada dalam pengajaran kita. Maknanya pendidikan kita gagal. Tak mencapai maksud, tak mencapai maksud sepenuh. Saya rasa lebih baik jugalah kita perincikan sampai halus. Kalau begitu, pendidikan kita sama ada pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah, gagal. Maknanya kita hanya boleh memberi maklumat macam Dr. Kamil kata lah. Ada syurga di sana tu. Ada neraka di sana tu. Jadi tak ada keyakinan tu. Jadi kalau pendidikan agama kita gagal, sedangkan kerajaan beratus-ratus juta bilion pun membelanjakan duit untuk pendidikan, gaji guru, buat sekolah, apa semua sekali. Apa lagi yang perlu kita buat? Dia kena balik kepada kekurangan ni. Kena balik kepada asas. Asas innamal a'malu binniyat. Apa niat kita mengajar agama sekarang? Kita masyarakat. Saya rasa guru-guru mengajar kerana dia perlu kepada pekerjaan. Dengan ada pekerjaan, ada gaji. Dengan ada gaji, ada sara hidup. Pelajar juga belajar untuk dapat kelulusan. Bila kelulusan dapat CJ. Bila ada CJ, ada kerja. Jadi kita punya pengajaran, guru baik, pelajar baik, mengejar silabus, mengejar. Jadi saya rasa lah, minta maaf cakap, kita sekarang tidak mendidik sangat. Kita banyak mengajar, kognitif. Kita bercakap benda yang tinggi-tinggi. Tapi benda yang kita katakan tarbiyah, murabi. Tarbiyah itu tidak begitu wujud. Dan tanyalah guru sendiri pun. Adakah dia merasa hubungan dia dengan anak murid ni, orang kata ilmu dengan kita ni umpama ikan dengan air. Kalau tak ada ikan, tak ada air tu ikan tak boleh hidup. Demikian juga tak ada ilmu, kita tak boleh hidup. Tapi sekarang ni ilmu tu hanya sekadar dapat A plus, 16A, 17A. Ya ilmu dunia tak apalah. Tapi bila ilmu akhirat tu, penekanan itu tak ada. Saya rasa cikgu-cikgu pun dia terbeban juga. Jadi itu balik kepada sistem, balik kepada falsafah, balik kepada perancang polisi dan sebagainya. Jadi maksud kita di sini, tak tahu nak salah kepada siapa lah. Sebab sistem tu dibuat macam tu, sehingga melahirkan, orang kata tadi lah, satu putaran bulat yang kita tak tahu di mana dia punya rosak. Sebab sistem tu dibuat begitu. Jadi mungkin pengaruh daripada kita tidak balik kepada asal kejadian kita dalam pendidikan kita lah. Baik sekarang ni. Kalau kita berhenti setakat tu, maknanya seolah-olah kita serahlah kepada Tuhan. Gitu kan? Kita dah cuba ikhtiar, kerajaan, belanja duit, pendidikan, guru mengajar. Walaupun mengajar tu kerana nak gaji, kita tak nafi ada juga mereka itu ada keikhlasan untuk membimbing anak-anak. Tapi tak berjaya. Ibu bapa pun lebih suka tengok anak dia lebih bagus dan sebagainya. Jadi semua-semua sekali. Tetapi berlaku juga benda-benda seperti ini. Bagi setengah orang, dia kata, serah pada qada takdir lah. Sebab tu tadi bila saya dengar
Itu kami kata, ini menunjukkan dekat kiamat, Nabi kata, Rasul kata. Jadi saya rasa tak sedap dalam arti maknanya orang Islam ni bila dia berhadapan dengan gejala-gejala yang tak bagus dalam diri dia kan. Ini nak kiamat dah ni. Ini apa semua sekali. Bumi Mekah sudah menjadi hijau apa semua sekali. Tak lama dah nak kiamat. Kita kata psikologi melarikan diri daripada kenyataan. Tapi kalau kita pergi lagi, baiklah saya nak ambil satu golongan manusia. Orang saya ambil contoh lah. Ambil contoh. Kita tak nafikan ibu bapa tak tahu yang berada. Dia cari guru Quran, mari mengajar anak dia baca Quran. Kalau kita tanya untuk apa? Untuk pandai baca Quran dan biar khatam Quran. Jadi itu. Tetapi kita tidak menekan kepada anak-anak kita daripada kecil lagi faham Quran, tadabbur Quran, amal Quran dan sebagainya. Jadi ibu bapa pun nak suruh anak banggalah. Dia jenam dah tamat Quran, katakanlah. Kemudian yang tua pula belajar tajwid lepas 1 guru, 2 guru, lepas 2 guru, 3 guru. Pandai tajwid, tarannum pula. Tapi sekarang adalah tadabbur Quran sikit-sikit. Tapi maknanya berbanding dengan yang lain-lain tu saya ingat kita nak juga agama, tapi agama yang seronok lah. Sebab saya tengok kan ni. Kalau haji tu sampai 3 juta orang pergi. Dan di Malaysia kan nak pergi haji ni 20 tahun kena kira. 40 tahun. Cucu kita baru lahir ni kalau kita pergi daftar selalu, dia umur 60 baru boleh pergi haji. Umrah lagi. Pasal apa? Itu seronok. Dia agama ada tapi dia dah betul seronok. Misal kata catih. Sama juga semayang. Semayang tu dia jadi rutin. Bila jadi rutin, berapa orang yang semayang sampai menitik air mata? Sekali seminggu. Atau sekali sebulan. Atau sekali setahun. Yang patutnya Nabi tu tiap-tiap hari menangis air mata. Keinsafan. Contoh. Jadi macam kehidupan juga. Bangun makan pagi makan. Sampai rutin. Bila rutin tu minum teh ke minum kopi. Manis ke tak manis. Makan pulut sedap ke tak sedap. Dia tak rasa dah. Ketika pagi ni minum. Minum, lepas tu, tahu dah. Ni hari ni makan nasi lemak, sotong, pedas sikit. Kemarin tak pedas. Tapi tidak menikmati. Tidak menikmati makanan tu. Kita dah terlalu rutin sangat. Jadi semayang macam tu juga. Ibadat macam tu juga. Baca Quran macam tu juga. Jadi saya rasa hakikat tu tak ada. Saya nak tanya sikit, nak celih sikit. Itu kami kata, siapa menangis, semayang menangis, baca menangis. Kadang-kadang saya fikir, orang kita lah ni lah. Menangis sungguh daripada dalam hati kau, tapi menangis. Sengaja nak menangis. Ada yang kata tak? Doa sekarang, sengaja nak menangis. Ada yang kata, tapi kita tak senang. Nak apalah. Tu dah bagus dah. Kita nak sampai situ dah. Iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada kegetaran tu bila sebut nama Tuhan. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Halim, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Atau sebut nama Tuhan tu, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai rumah pun nak tercabut tu. Macam kita nak talik orang bulan puasa kampung tu kan. Saya ingat masa kecil-kecil dulu, bila ngatik tu, dia berlawan lah, awak asal kuat lagi ngatik. Nak rumah tu kuatnya. Cuma naik atas balasah tu, pergi tengok berakai, pak perempuan dulu, mana ni apa dia, caca ke bubur ke cendol. Kalau cendol, kau ya. Kalau cukup tawa kau kalau malam tu, pak bubur sedap tak? Kuat lah. Itu cara kita dulu lah. Ada benda tu, maknanya, tradisi. Kekurangan ini ada sejak daripada dulu lagi. Tapi nisbah perzinaan di kalangan masyarakat tidaklah seteruk sekarang. Okey, kalau perzinaan, maknanya nisbah keburukan dalam masyarakat. Maknanya sekarang ni seolah-olah kita sudah hilang, totally habis. Kalau orang yang pesimis,
Kemudian kita kata, kerana tidak ni. Ini idealism yang dituturkan oleh orang-orang serupa kita. Sedangkan bagi masyarakat yang menanggung, ini semuanya you all kena cakap ni. Awak tak apalah cakap, awak ada duit, awak ada suami, ada isteri, awak ada keluarga, awak ada apa semua sekali. Dah, tapi saya ni yang merempat. Saya dapat hiburan tak ada duit. Orang ajak pergi ke pantai, pergi makan, pergi minum. Saya bukan nak pergi berzina, tapi lepas tu terjebak dalam perzinaan. Kerana saya nak sekian. Needs dalam hidup tu. Tak apalah tu, saya rasa kita faham dalam realiti tu. Cuma orang macam kita ni macam mana Dr. Kamil? Satu masa, saya sebut dah belum ni. Dulu, masa kebangkitan, dengan PKPI dan AMPIN dengan apa semua sekali, kita pergi syarah sampai saya katakan Datuk Ipin Daud dulu, tak panggil Datuk lagi lah, Ipin Daud kata, saya tak nak dah pergi syarah ni, saya jadi macam buruk titik, buruk kukuh. Kalau sedap syarah orang suka, tak sedap orang tak suka, sedang kesan tu tidak ada. Ini masalahnya seolah-olah balik kepada orang seperti kita ni lah. Orang hak jenis menyokong perzinaan, menyokong apa tu, tak caralah ikut dia lah. Sebab dia pun tahu syurga ada, neraka ada, bukan tak tahu tak. Tapi orang macam kita ni, yang so-called pendakwah, saya nak sebut saya pendakwah, saya malu. Apa dakwah yang saya boleh bagi? Ya tak? Yang sekadar pengurusi Majlis Dakwah Negara itu pun berapa kejayaan yang boleh dicapai, tak tahu. Orang sama-sama kita, terutama sekali, ustaz-ustaz kita yang rasa sudah melaksanakan tanggungjawab apabila dia syarah ke orang, apabila dia kutuk orang, apabila dia menegakkan idea-idea tentang agama yang dia tahu, dia kata orang yang tak tahu tu begini. Macam mana maknanya fungsi ataupun peranan yang boleh orang gulungan ustaz macam-macam kita ni. Mungkin besok Tuhan tanya pok-pok kita ni dulu. Saya telah jadikan kamu sebagai orang-orang yang berpengetahuan tentang agama. Yang ada perasaan tentang agama. Tapi kamu cuai, asyik berkelahi sama sendiri, asyik berkelahi dengan hal-hal yang remeh, hal yang utama kamu tak ambil kisah. Macam mana ni Kita pun tua-tua belakang ni. Saya nak cerita pengalaman saya lah. Pengalaman yang negatif. Waktu duduk di Lampuri dulu, saya pernah pergi mengajar. Dia masuk kampung dalam Kedang Mulu tu. Kampung apa tu, masuk kedai ke rumah Tok Haji Uel kita tu. Rumah Bepa tu. Saya mengajar di situ, hadis 40. Hadis 40 tu tebal. Ditulis oleh Syekh apa nama tu. Saya mengajar habis 40 hadis tu. Dan anak murid saya tu, saya tengok ada seorang tu, memang dia ada tu. Satu hari saya terkejut. Dia beli getah kapur tu, kobetik tu. Saya tengok dia pakai seluar pendek. Lagi. Jadi saya mahu terfikir, aku dah mengajar bertahun-tahun nak habis kita hadis 40. Baca sebiji-sebiji. Orang ni aurat tak payah lagi. Pakai seluar pendek. Saya cerita ni benda paling kecil. Mana kita mengajar bertahun-tahun 40 hadis. Jadi nak jawab ya Datuk Muk sebut tu, maknanya kita buat tekad kita mampu lah. Kita pun ada leader dengan Elio ya. Kalau orang berkuasa, dia ada kuasa. Kalau tak ada, setakat masing-masing. Kita sekarang bincang macam-macam dah. Strategi lagi, uslub lagi. Dan ya kita buat hari Selasa tu, saya ingat tinggi tu, Profesor Kamal mari, Tan Sri Mak Taib mari, Tan Sri memang hebat dah. Tapi bagaimana kita nak sampai kepada apa yang kita kata keberkesanan tu, kita serah Tuhan. Tak macam mana dah. Kita tak boleh nak kita kata wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Saya pribadilah tahu bercakap, tahu baca kitab,
Lebih dari itu tak tahu saya pun. Jadi maknanya cuma kalau maknanya buat inilah yang saya boleh buat. Cuma kalau ada macam atau ada majlis dakwah negara, saya ada Yayasan Usuluddin. Pak kita buat kerja masing-masing lah. Pak tu berkesan ke tak berkesan ke, itu ketuhan. Kita tak boleh nak di luar kemampuan kita dah. Mala taqata lana bih. Tuhan berkata laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Apa ni? Setakat yang kita upaya lah, kita la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Cuma kita buat asal kita upaya. Cuma tak adil lah. Saya pribadi pun, kita pun kadang-kadang kita tak tengok diri kita, kadang-kadang dia tersasul juga. Macam tak adil lah. Jangan sampai satu tahap game dakwah tu nak siapa. Macam tak dia mengajar tu nak gaji. Hak tu nak juga. Cuma utamanya amal tu nak mendidik anak, nak mendidik bangsa, nak mendidik umat dan sebagainya. Takat yang kita mampu. Dan ulama-ulama dulu pun saya ingat macam ni lah juga. Dia pun tak boleh buat lebih pada kata Imam Ghazali. Saya jumpa satu noktah yang penting. Ini Ustaz Amuk tak dengar lagi dia nak cerita. Dia kata lahir Nabi dan sahabat ni. Kalau kita nak ambil orang yang paling unggul sekali. Ilmu, amalan, kepribadiannya adalah Imam Ghazali. Siapa dia kata? Orang minat dia lah. Anak murid dia lah. Maknanya nak cari ketepatan seperti yang diajar oleh Islam tu. Satu tokoh yang antara terbaik lah dia. Imam Ghazali. Jadi kita mungkin sebenarnya banyak lagi. Tapi mana sekarang ni kalau kita nak tiru semua tak boleh. Carilah contoh-contoh. Macam kita cari batu pemata nak pakai tu. Bagi kita molek dan kita rasa kita boleh buat, ikut yang tu lah. Jadi ada orang ikut Ibn Taymiyah, ada orang ikut Kalau nak cakap tentang Imam Ghazali saya, kalau dia tu, saiz dia macam balok besar tu kan. Kalau boleh saya jadi besar putih cekati pun tak apa dah. Kecil. Itu okey tu. Tapi takut putih cekati pun tak boleh. Itu masalahnya. Saya duk risau kan. Maksudnya kita kena ada model, kita kena ada ikon. Jadi, orang kata tak boleh ambil semua, ambil separuh. Tak boleh ambil separuh, ambil suku. Ambil 1/10. Suku kurang-kurangnya ada niat di hati dia. Saya sebenarnya pun dah bermimpi ni. Jumpa dengan orang macam ni. Tapi Tuhan tak bagi. Tulis Ibn Taymiyah ni 2 tahun. Tak jumpa. Nak macam mana nak mimpi jumpa dia tu. Tak jumpa. Masa nak jumpa dengan Ibn Taymiyah? Dalam mimpi tak jumpa juga. Usahkan dia jumpa dengan Nabi. Sambil-sambil. Dan yang peliknya bila kita tayar sangat macam ni, Dr. Kamil sebut. Nak jumpa Ibn Taymiyah, nak minta mimpi dengan dia. Kamil ni, Wahabi ni. Jangan lari pun juga. Jangan lari pun juga. Maknanya Nabi tu lagi jauh. Nabi lagi jauh, sahabat lagi jauh. Paling-paling boleh jumpa mimpi, jumpa dengan ayah kita lah. Itulah. Tapi tak boleh kalau kita nak baiki sikit ya. Jadi kalau kita punya pendirian macam tadi, okeylah. Maka maknanya itulah saya sudah melaksanakan tugas. Saya sudah mengajar. Saya sudah mengumpulkan orang untuk amalan kebaikan. Sebab saya dah buat MDN dah. Saya pula nak mengumpulkan pokok akidah. Pasal Dr. Kamil dah buat satu Usuluddin untuk nak betulkan akidah orang semua dah. Orang tu pula, saya dah bersyarah dah. Saya dah mengajar masjid dah. Saya dah. Jadi, KJM pula, saya dah bagi bajet dah. Saya pun hire macam-macam, guru lah, ustaz lah, semua sekali. Tetapi, kadang-kadang kegagalan memimpin masyarakat tu menjadi persoalan siapa? Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
kita dipersoalkan besok atas kegagalan kita menyelesaikan tugas, membetulkan yang silap orang yang di bawah pimpinan kita. Katalah kita ni orang agama. Walaupun orang tak mengaku kita ni orang agama. Sebab subah tak pakar, piuh jaga-jaga, jubah kadang-kadang. Dia pakar macam ni, yang macam orang baltaji macam ni. Tetapi kelemahan kita tu, kita tak cuba atasi. Qardawi Jawapan dia ada. Jawapan nanti ada. Nanti belum jawab. Qardawi sendiri. Satu masa kita duk puji Qardawi lah ni pula. Oh kata, Qardawi. Masa dengar pula, ikhwan tak betul pula. Jadi, malah bagi. Sedangkan dulu, bila kita baca sejarah kebangkitan tamadun Islam tu, kita rasa seronok sebenarnya. Bagaimana kejayaan itu dapat dicapai. Bagilah nak bagi jawapan. Apa jawapan yang tadi? Kita kalau kita tak balik pada Quran hadis, kita putus asa. Tapi kalau kita pergi kepada Quran hadis, Quran jawab dah. Quran kata fattaqullaha mastata'tum. Buatlah setakat yang kamu mampu. Jadi kita masing-masing ada kapasiti. Sekarang kita lah isu Palestin. Kita semua tahu isu Palestin tu lagi tidak terbebas. Palestin tu semua orang berdosa. Tapi sudah setelah dosa ni, Raja Arab nombor satu ya, sebab dia dekat, dia pun orang Arab, dia pun ada duit, dia ada kuasa. Kita ni dapat tadi lah. Tarik gigi lah. Tarik gigi Palestin kena juga lah kita. Mana kita banyak duit, nak banyak duit kita tak ada. Kita nak pergi, nak jual tak boleh. Akhirnya pokok selebriti kita tolong orang yang miskin, pelarian dan sebagainya. Jadi masing-masing fattaqullaha mastata'tum. Jadi istita'ah. Istita'ah. Saya baca juga. Dia kata fiqhul istita'ah. Dalam fiqhul waqi' dia kata al-hukmu manutun bil istita'ah. Jadi berdasar kepada kemampuan kita, maka macam tahun ni orang tak mampu nak ke Mekah pasal COVID-19. Tak wajib lah. Jadi kalau kira sepatutnya wajib lah. Ada dapat sampai surat apa semua dah. Betul. Saya duk bimbang baru ni. Tak apalah, kita keluar sikit dah. Saya dah bila bunyi orang suruh semaya Jumaat 2 sesi lah. Lepas tu menteri kita suruh pokok mufti fatwa mesyuarat. Nak membolehkan atau tidak membolehkan. Saya benar takut fatwa tu membolehkan. Ini 2 email lah ni. Tapi kita nak kecek dulu takut orang kata lah. Tunggu dulu. Biar orang buat keputusan dah. Jadi saya sebenarnya tak puas hati kepada orang seperti kita. Tak puas hati kepada saya sendiri, tak puas hati kepada Dr. Kamil, tak puas hati kepada ustaz-ustaz kita ni. Saya rasa macam kita ni, seolah-olah golongan kita ni tidak berjaya menyelamatkan masyarakat daripada keburukan-keburukan seperti ini. Mungkin kita tidak ada metod yang jelas, kita tidak ada perancangan yang cukup, fokus kita tak cukup betul, maka kita tidak dididik untuk melakukan sesuatu dengan cara yang bagus. Takut kita kena baiki ni. Saya kalau dengar orang kutuk masyarakat, saya rasa Allah, awak ni besok awak garanti ke masuk syurga, kutuk masyarakat ni. Tapi takut kesalahan tu pada kita. Orang seperti kita ni. Saya pun punya cakap. Saya bimbang satu masa. Dalam syarahan saya, dia kata tak ada orang lain boleh komen, boleh kritik ustaz ni. Kecuali kita. Sebab kita ustaz. Sebab orang lain memandang ustaz tu sebagainya tinggi. Ada setengah orang pula memandang ustaz ni terlalu lekeh. Dua ekstrim juga. Kita ambil yang tengah lah. Tapi kalau kita kata gini, yang lebih besar sekali.
apa kita nak kata kepada Raja Arab Saudi yang tak mampu untuk menyediakan Mekah dijadikan tempat orang pergi haji tahun ni? Mana dia akan jawab, takat kemampuan dia dah. Bila semua kata dah tahun ni tak boleh pergi, dia tak boleh pergi lah. Jadi kita ni kemampuan terhad. Tuhan buat macam. Kecuali kita ada benda luar biasa macam Nabi lah. Tapi kita tak mampu jadi Nabi. Nabi tu kapal perut kepeh. Saya tengok waktu pergi Khandaq tu, waktu buat Khandaq tu, orang kata pakat makan dah letih dah. Orang lain makan, dia tak makan lagi. Lepas tu Jabir kata marilah pergi rumah aku dah. Jabir jamu semua orang. Nabi duk uli roti dengan susu tu. We makan kat orang lagi. Orang kata makan lah Nabi. Biar orang kenyang lu. Nak setara Nabi tu, orang kenyang dulu baru dia kenyang. Lepas tu Nabi Sayyidina Umar ni berah udah sekali dia makan baru dah makan. Kita zaman sekarang ni tak sampai situ. Sebab tu saya dah suka sekali. Kita buat juga, kita pergi beli taman Nabi. Taman Ajuah tu, taman tak molek nak makan tu. Tapi kita pergi jual mahal. Ambil kesempatan sama Nabi tu, jual Ajuah mahal. Padahal sahabat-sahabat lain makan taman hok comel-comel tu. Tapi comel-comel tu jadi murah kan. Nak Ajuah tu. Kemarin dah buat hadiah Ajuah ni. Macam-macam. Jadi hidup macam tertipu. Kita ni banyak dari perkara. Itu jangan cerita kat orang Malaysia tu tentang taman Nabi tu dimarah. Dimarah kita. Kata awak ni apa tak lebar. Tak saya makan Nabi makan. Dia tak faham tu. Saya kata buka puasa ni wah pisau dak pahala serupa wah tamak juga. Malaysia mana ada wah tamak. Kan kaji segi ekonomi berapa juta kita buat wah tamak. Tapi tak apalah. Telur Arab Saudi. Arab Saudi pula buat beli peluru dia mampu orang Islam dia ambil. Dengan duit itu. Jadi tipu. Macam mana nak dapat berkat buat Tuhan benda ni. Okey lah. Beginilah, mungkin satu hari kita cakap tentang apa telah terjadi dengan masyarakat Ustaz ni. Okay. Kita habiskan masalah keluarga ni dulu. Keluarga dulu. Saya cadangkan minggu depan ni, kita cakap tentang apa tu. Boleh ke nak cadangkan ni kan? Saya nak cadangkan tajuk dia, apa ada pada nama. Kita bercakap tentang kehancuran budaya menamakan anak-anak kita berasaskan kepada nama-nama klasik Islam. Boleh? Boleh. 2 minggu lagi lah. Minggu depan saya tak ada. Yalah 2 minggu lagi lah. Tak apalah minggu depan ni. Saya fikir dengan Dr. Basri. Sama ada nak buat program tak ada. Mungkin saya cari grup lain untuk isikan masa ni kan. Sebab learn ni. Masalah forum kita ni pun sudah tidak cukup masa ni. Dalam MDN saja ada berbelah-belah tu. Menu. Menteri pun terlibat dah apa. Menteri terlibat. Lepas tu bunyi kata nak panggil Menteri Nancy pula lah. Nak apa semua sekali. Baguslah. Maknanya cukuplah kita. Orang politik hari-hari cakap politik macam makan makanan yang tidak dipelbagaikan. Tapi saya sebut sepatah lah. Politik tua-tua tu sebenarnya budak-budak muda dah kita lah, anak-anak kita ni. Dia cuma dah. Dia bosan dah. Dia boring dah. Generasi muda lah. Kita dah ingat kita ni muda lagi. Kita muda lagi. Anak-anak kita yang 40 ke bawah tu. Dia jadi cikgu, macam dia tak terdengar dah tua cakap ni. Bohong lah dia. Ya ke? Cuma orang Melayu ni dia tak tertib lagi sebab saya kata tadi. Dalam kita tak puas hati dengan keadaan kita ni. Tapi kita banding selepas kita dapat merdeka daripada keadaan lebih baik. Cuma idea manusia ni sili ni makin tinggi. Dr. Kamil, inilah perangai Mahmud Zudi. Nak cerita perangai Mahmud Zudi. Dalam keadaan orang memuji orang-orang muda. Dalam keadaan orang mencemuh orang tua. Saya berhasrat nak kumpul habis orang-orang tua yang senior, yang apa semua sekali itu.
Sebab saya percaya ibarat sebuah batang sungai, kalau jernih di hulu, jernih di hilir. Maknanya orang-orang muda kita terlampau sangat sebut orang muda kan. Saya tengok apa yang orang muda duk buat tu pun, kalau tidak ada panduan daripada kebijaksanaan. Umar dengan Abu Bakar. Dia kata kekuatan Umar digunakan untuk kebijaksanaan Abu Bakar. Jadi dikotomi. Ya, ni kritik untuk kami sikit lah. Nah. Sekarang ni saya rasa saya tak bersetuju para pemimpin kita didorong oleh rasa nak dapat undi daripada orang muda. Kita orang muda, ni tua muda. Sebenarnya dia kena disatukan antara kebijaksanaan orang tua itu perlu digunakan berasaskan kekuatan yang ada pada orang muda. Itu soal kesinambungan dalam masyarakat. Saya rasa hubungan yang kita bincang hari ini pun kegagalan orang agama macam kita. Saya syarah sikit boleh deh? Ya. Ada masa. Dulu masyarakat kita ni masyarakat yang stabil, masyarakat Melayu. Sebab kemudian kita warisi dari satu masa ke satu masa. Apabila sampai kepada satu peringkat, bila kita merdeka, kita nak membangunkan umat kita, maka kita pun jadi macam Turki dulu. Turki bawah Atatürk. Kita berhadapan dengan kegulujuhan kita untuk membangunkan ekonomi, membangun apa. Maka kita lupakan segala warisan dan sebagainya. Maka kita menjadi Melayu baru yang tak ada budaya warisan, tak ada apa semua sekali. Maka kita berhadapan dengan krisis lah. Sekarang ni orang-orang tua tu yang dikatakan oleh orang muda sebagai aku jemu dah sebenarnya dengan orang muda, merupakan batu-batu hikmat yang paling berharga. Apa tak? Kalau kita abaikan mereka itu, satu kerugian yang besar dari segi. Sebab tu kalau saya telefon ke pokok tua ni, kalau takut sangat nak campur, malas nak mau tua dan tapi masa muda awak dulu, awak belum bijak, maka awak buat kesalahan. Bila awak tua, awak sudah ada kebijaksanaan, ada wisdom. Sekarang ini awak kena tampil, bimbing budak-budak muda yang telah mengulangi kesalahan awak dulu. Sekarang ni. Itu saya rasa saya ada hasrat tu nak mendekati balik wisdom orang tua tu supaya orang muda kita. Itu pun kepercayaan saya dah Tukar Mel. Ni orang kata dah, apa ni? Hasan Nadawi. Dia kata baina hikmati syuyukh wa hamasatus syabab. Ya. Sama juga. Cuma saya mungkin sampai muda tu selalu didendangkan dengan idealisme orang muda. Orang muda dia tak ada kepentingan diri, berbeza dengan orang tua. Itu bahasa-bahasa kita selalu dengar. Tak semangat dah dulu. Cuma keadaan kalau gitu kat kita dua ni, kita cubalah menjadi satu gulungan manusia yang sedikit. Ada orang kata kita dua ni, follow ke Pak Dogo. Ikut dia. Tak apalah. Satu golongan yang sedikit yang berusaha untuk menyambung tali yang putus yang dulunya menghubungkan antara generasi tua dengan generasi muda. Begitu kan? Ya. Supaya kesinambungan tu ada dan kita boleh bergerak. Saya pun nak semangat bila Tasri Mat Tayyip pun puji lah. Tasri Kamal Hassan pun puji lah usaha ni. Walaupun kata setitik air pun tak apalah. Waktu yang kita ada kemampuan kita tu lah. Yalah, kita cuba tingkatkan. Sebab dari segi wisdom, dari segi kesungguhan sebagainya kita cuba. Sebenarnya benda-benda macam ni dulu lagi pun cuma kita berusaha dari satu step ke satu step. Kita cari cara bagaimana, cara yang terbaik
untuk kita lakukan. Itu tak apa lah tu. Tadi mula-mula cakap tentang kahwin dengan zina. Maksudnya biasalah. Ini kita kata santai. Tak ada masalah. Berbual. Tapi okey lah setakat. Bahaya keadaan masyarakat. Yalah. Okey lah kepada para penonton. Mungkin minggu depan ni kalau dah Dr. Kamil tak ada, mungkin saya cuba cari satu slot untuk apa-apa. Satu slot untuk apa-apa yang kita boleh manfaatkan lah masa tu. Tapi kalau bila duduk di Kota Baru tu, kalau rasa saya nak masuk juga pun kita buat daripada Kota Baru lah. InsyaAllah. Misalnya kalau kita jemput macam Dr. Kamil Cadai boleh lah. Bekas-bekas anak murid kita yang sudah jadi gitu. Ada masa kita beri ruang hak kita. Ada masa tak pukul 3 hari Jumaat tu InsyaAllah. Okey lah. Pasir Putih tu elektrik dia kuat Okey. Dengan itu petang ini kita cakap tu lah. Kita tutupkan perbualan kita kadang-kadang yang menggelikan hati pun ada, yang menyedihkan. Lagi tajuk. Mengenangkan kedudukan masyarakat kita. Okeylah. Itulah setakat yang kita boleh bantu masyarakat kita. Akhirnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.